Kelantan, lulus di Dewan, akhirnya tidak dibenarkan. Bukan baru ni, tuan-tuan sekalian. Dulu orang sebut tak boleh buat, sekarang ni agak lembut, kita bukan tak nak buat, kita belum tiba masa nak buat. Nampak? Bila kata nak buat? Kalau 90 sampai lah ni tahun 2011, berapa tahun dah tuan-tuan sekalian? Berapa tahun dah? 21 tahun. Kalau memang kita nak bagi faham masyarakat tentang perundangan Islam, tahun 90 dah kita boleh bergerakkan usaha nak bagi kepahaman orang terhadap Islam. Ada Al-Kuliah cerita bab hukum Islam. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Ini dah nak bentuk ustazah pilihan. Tak tahu dah sudah tengok undang-undang sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, patut diterang semua forum perdana, program-program bahkan boleh digubal undang-undang. Pendidik gubalkan sistem silibus pendidikan, masukkan di dalamnya perundangan Islam. Apa salahnya? Zaman saya sekolah menengah dulu, saya ketiga 6 bawah 6 atas, kami belajar ada silibus bab wuduk. Sekarang dia buat tuan-tuan. Saya tak faham. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan syariat ini, beraturan ini, sebab manusia dah tak mampu nak bendung lagi dah. Dah tak mampu nak bendung lagi. Maka sebab itulah kita memerlukan kepada syariat. Sebagaimana rosaknya jahiliah dulu, ketika itu umat memerlukan suatu petunjuk, suatu kaedah hidup, maka ketika itulah Allah mengutuskan Nabi dan membawa bersamanya Al-Quran sebagai kitab petunjuk kepada manusia. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, syariat ini mesti tuan-tuan sekalian kita istiqamah, yakin tak ada benda lain yang boleh selesaikan masalah yang ada. Jadi cintakanlah orang yang mencintai syariat Allah, dan hindarilah mereka daripada yang boleh merosakkan keyakinan kamu kepada syariat Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam perkara kasih sayang Allah, istiqamah dengan iman, istiqamah dengan kasih sayang Allah, kita tengok berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi sayang sangat dengan Aisyah ni, tuan-tuan? Ramai kita kata sebab Nabi Aisyah ni menikah muda, salah satu-satunya isteri yang Nabi menikah anak darah. Hak lain semua dah dah pernah berkahwin sebelum daripada. Betulkah sebab tu Nabi mencintai Aisyah? Dia dicemburui oleh isteri yang lain. Pernah satu ketika Nabi bermusafir bersama Hafsah dengan Aisyah. Lalu naik tiga ekor unta. Aisyah sebiji, seekor, Hafsah seekor, Nabi seekor unta. Dalam perjalanan, unta Nabi sikit-sikit nyending ke kuda Aisyah, sikit-sikit nyending pergi ke unta Aisyah. Hafsah duduk belakang, dia mula cemburu. Sampai di RNA, sampai di RNA, lalu Hafsah jumpa dengan Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, bolehkah kita tukar unta? Aisyah ni tak tahu apa, tukarlah. Bila tukar, Nabi tak tahu di atas tu unta Hafsah itu Aisyah, unta Aisyah itu Hafsah. Lalu Nabi pun nyending dekat unta Aisyah yang sebelum tadi. Dalamnya Hafsah, menimbulkan kecemburuan pula di kalangan di hati Aisyah. Sampai di ayat berikutnya, Aisyah ni tuan-tuan punya tak tahan tadi ni, dia pun huluk kaki dia. Sambil huluk dia kata, wahai kalajengking, gigitlah kakiku ini. Maknanya tu, biarlah mati, tak tahan dengan cemburu dia tadi. Memang ini berlaku. Bahkan satu ketiga, isteri-isteri baginda ni mencemburui Aisyah, tapi nak cakap tak berani. Akhirnya dia panggil Fatimah Zahra, wakil kepada mereka, jumpa dengan Nabi. Fatimah ni anak Nabi. Fatimah pun tak boleh nak cakap apa, bila Nabi SAW bersabda, Jangan kamu sakiti hatiku kerana Aisyah. Kerana kata Nabi, tidak ada seorang pun di kalangan isteri-isteriku yang wahyu turun sekalipun aku sedang berada dalam selimut bersamanya, melainkan Aisyah. Maknanya wahyu pernah turun ketika Nabi duduk bersama Aisyah dalam selimut. Maknanya apa? Kecintaan dan kemuliaan Allah pada Aisyah, itulah penyebab Nabi mengasihani dan menyayangi Aisyah radhiyallahu anha. Di sini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita betul lah istiqamah dalam syariat, kita akan